Assalamualaikum, apa khabar semua? Harapnya semua sihat. Hari ini saya nak share satu lagi cerita tentang umrah. Umrah saya yang pertama. Memang saya excited pada masa tu nak pergi umrah. Pada asalnya saya dah bayar untuk satu company ni, tetapi entah macam mana tak dapat pergi. Saya bayar deposit pada masa tu, tapi tunggu tak muncul-muncul. Saya pergi dekat company tu pun dan bertanya khabar macam mana, last sekali lesap. Itu pengalaman yang membuatkan semua orang takut untuk memilih travel. So kita kena hati-hati untuk memilih travel. Tapi saya tak nak cerita pasal tu. Saya nak cerita pasal umrah saya saja yang pertama. So bila dah excited, saya pun daftar lah dengan company lain. Daftar dengan company lain tu, so dapat. Mungkin dalam sebulan saya dah bayar deposit, kemudian saya dah bayar semuanya. Tunggu masa nak pergilah. Dipendekkan cerita, tunggu masa nak pergi. Dalam seminggu nak pergi tu, saya main futsal untuk tempat kerja saya. Tapi dalam masa tempoh sebulan tu kita dah masuk kursus lah. Masuk kursus yang telah dibuat oleh pihak travel. 2 kali, saya masih ingat 2 kali. Kemudian kita buat pembacaan sendiri, rujuk kepada ustaz-ustaz untuk menambah kita punya ilmu tentang umrah ni lah. Alright, so seminggu sebelum berangkat saya main futsal. Macam saya kata tadi kan, saya main futsal untuk tempat kerja saya. Main biasa saja, ada kebetulan ada buat friendly match. Nak dijadikan cerita, saya injured. Saya cedera lutut saya, dipanggil ACL, kena operate, putus ligamen, dia kena operate. So saya pergi, sebelum tu saya pergilah hospital tanya doktor. Doktor kata kita kena operate segeralah. Saya kata, doktor, macam mana saya nak operate segera sedangkan saya nak pergi umrah dah minggu depan ni? Kalau macam tu, you pergi umrah dulu. Tapi dia tak jamin lah apa akan berlaku kepada saya, lutut saya. So saya pun terima, redha, kata tak apalah, saya dah memang nak pergi umrah, saya dah nekat nak pergi umrah, saya pergi dulu, kemudian balik, kemudian kita buat operation untuk lutut saya. Dah setuju macam tu, saya pun pergilah. Pergi umrah, pakai tongkat, tak boleh nak berjalan dengan cara yang normal. Kemudian solat pun dalam keadaan yang tidak seperti normal, seperti biasa. Saya solat atas kerusi. Bab solat atas kerusi ni yang tak seronok. Sebab apa? Sebab kita tidak betul-betul sujud di dataran Kaabah, di hadapan Kaabah tu. Meletakkan kita serendah-rendahnya, mendekatkan diri kita dengan Allah dengan bersujud. Yang tu saya ralat. So yalah, pada umrah yang pertama dah sampai tu dengan bertongkatnya. Tapi pada ketika itu minta dengan Allah supaya dipermudahkan tawaf dengan bertongkat, buat sa'i dengan bertongkat. Tapi Alhamdulillah dapat habiskan tawaf dan sa'i dengan keadaan bertongkat. Alhamdulillah. Dan solat dalam keadaan yang duduk atas kerusi itu memang tidak memuaskan hati saya. Dan saya memohon, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku duduk seperti mana biasa solat dan boleh sujud di depan Kaabahmu yang aku idam-idamkan untuk sujud setelah sekian lama untuk berada di sini. Dan Alhamdulillah aku berada di sini tapi tak mampu nak sujud. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kemudahan ini kepadaku untuk bersujud, bersimpuh di depan Kaabah semata-mata nak memperhambakan diri kepadamu, ya Allah. Minta dengan Allah. Subhanallah, ya Allah, tolonglah. So esoknya saya pun buat umrah kali kedua. Umrah kali kedua ni kita pergi dengan kawan-kawan menggunakan van. Van kita sewa, kita bayar van sedikit dalam 7-8 orang macam tu, pergi dekat niat mikot yang paling dekat, iaitu di Tanah Im. So pergi tu dah solat dan niat di mikot Tanah Im tu di Masjid Siti Aisyah, balik ke Masjidil Haram di Tanah Haram ini untuk membuat umrah. Kemudian turun daripada van tu, nak dikisahkan terjadinya saya tertinggal tongkat saya di atas van dah pergi. So macam mana? Saya malas nak beli tongkat lain. So saya kata ini mungkin sebab kot saya untuk berjalan seperti orang normal dan solat seperti orang normal. So saya teruskan seperti orang biasa, berjalan tanpa tongkat. Berjalan, ambil wudu, ambil air semayang. Sebelum tu pun minta doa dan perbanyakkan minum air zam-zam dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saya boleh solat seperti orang biasa, bersujud seperti orang biasa, solat dan segala-galanya seperti orang biasa, sa'i, tawaf seperti orang biasa, tanpa tongkat. Begitulah perjalanan umrah saya dan ibadah-ibadah lain ketika di Masjidil Haram. Seperti orang normal, boleh sujud. Alhamdulillah, ini yang saya mahukan. Ini yang saya mahukan.
So buat lepas tu saya rasa bersyukur sangat Allah telah makbulkan, telah kabulkan saya punya doa-doa itu. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ini maklumlah, ini first time kita pergi umrah kan, mesti kita nak buat yang terbaik. Nah, kita dah sekian lama berdoa nak pergi tempat yang paling suci ini, dan akhirnya Tuhan bagi. Dan setiap kali kita pergi buat umrah ni, kita hendak buat yang terbaik, yang terbaik, baiki dari masa ke masa ibadah kita. Okey. So setelah di situ, alhamdulillah macam biasa, kemudian kita pun pergi ke Madinah. Biasalah, daripada Mekah ke Madinah untuk buat ziarah Rasulullah. Ziarah Rasulullah, solat di Masjid Nabawi dan sebagainya. Dan sehari sebelum saya balik ke Malaysia, kaki saya ataupun lutut saya lah dah mulai sakit. Sakitnya amat sangat. Saya dah tak boleh berjalan, dan saya terpaksa beli dan dapatkan tongkat di Madinah untuk bantu saya berjalan. Maksud dia, bila dah selesai segala-galanya, Tuhan bagi balik, hantar balik kesakitan itu untuk saya merasainya dan meneruskan perjalanan kehidupan aktiviti dengan tongkat balik. So besok balik sampai di Malaysia, saya dengan bertongkat, minggu depannya saya operate lutut saya. Itulah moral of the story-nya, nak memberitahu kita bahawa apa-apanya adalah, segala-galanya adalah di atas kekuasaan Allah. Di atas kekuasaan Allah. Dialah pemberi kesakitan, dialah penyembuh kesakitan, dialah yang memberi nikmat dan ujian kepada kita. InsyaAllah, terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya. Assalamualaikum.